Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Belum selesai ataupun belum reda isu berkenaan dengan scam. Hari ini kita dibanjiri dengan persoalan, okey, berkenaan dengan satu petikan. Hati-hati ajak orang trade oil. Okey, index future. Ingat halal haram ni. Lebih kurang macam itulah. Saya rasa saya ingin mengulas sedikit berkenaan dengan posting tersebut dan saya menegaskan bahawa saya bukanlah ahli agamawan untuk komen berkenaan dengan isu halal haram dalam agama. Alright, tuan-tuan, saya mengakui apabila orang bertanya berkenaan dengan status hukum forex, oil, CFD, saya akan diam dan saya tidak membalas komen. Okey, macam saya beritahu, saya bukan ahli agamawan untuk nak komen berkenaan dengan isu tersebut. Okey, dan saya juga tak berminat untuk berdebat berkenaan dengan isu ni. Alright, kenapa saya kata macam tu? Tuan-tuan, dah 20 tahun dah, 20 tahun lebih dah isu ini diperbualkan sehingga hari ini belum jumpa jalan, masih buntu belum jumpa jalan penyelesaian. Okey, dan saya yakin 20 tahun akan datang pun belum tentu lagi settle isu ni. Okey, pertama sekali tuan-tuan, jom kita tengok satu petikan daripada seorang ustaz. Boleh tolong jelaskan apakah hukum menjalankan perniagaan urus niaga forex melalui internet? Anak sebut begini ya. Anak ni dengar betul-betul. Forex ni sama dengan forex yang ada nah, mata wang, pertukaran mata wang dekat luar tu. Perniagaan forex ni kalau dalam internet dia masuk memang ada duit. Duit tu margin dipanggil. Margin dia tu ada, duit tu ada. Maka diharuskan dalam Islam perniagaan tersebut. Jangan ada unsur judi, jangan ada unsur riba, jangan ada unsur gamble. Gamble maknanya kita dalam keadaan yang jangan ada unsur judi. Judi ni maksudnya kita agak-agak yang ni kena jual. Kalau kita boleh jual sekarang, untung kita. Dia tak ada technical analysis. Dia tak baca pasaran dunia macam mana. Maka dalam keadaan demikian, dia masuk dalam keadaan begini, haram hukum dia. Sekali lagi anda sebut asal hukum adalah harus. Asal hukum niaga ni harus. Tapi kalau sekiranya ada unsur-unsur judi, ada unsur riba, ada unsur yang disebut dengan suap. Faham ke tak faham? Buat faham ni dulu ni. Nah, sebab ada unsur yang demikian yang menyebabkan jatuh haram, maka haramlah dia. Tapi kalau tak ada unsur ni, kita boleh cuci. Ada setengah-setengah platform ni, dia sebut platform dia ni, dia kata dia boleh clearkan suap, ada unsur kamu kena masuk tactical kamu kena ada. Maka di waktu ini dibenarkan dan diharuskan dalam Islam. Diharuskan dalam Islam. So, faham dekat situ maksud dia, jangan ada unsur judi, riba, gamble. Gamble tu judi juga sebenarnya. Okey, maksud judi ni tuan-tuan, kita tak ada teknikal apa, tiba-tiba kita nak agak-agak okey naik, okey turun. Kalau kita nak kira daripada segi unsur judi ni, platform hak syariah pun ada tuan-tuan. Main beli tak tahu apa, janji untung close, janji untung jual. Sebab tu konsep yang kita buat dekat dalam grup kita, kita minta orang belajar dulu. Okey, nak elakkan daripada unsur perjudian, gamble ini. Kemudian daripada sudut riba ataupun dekat dalam forex sendiri, kita kenali dia sebagai swap. Tuan-tuan, kami telah freezekan swap itu. Okey, tak ada charge swap dekat kita orang punya broker. Broker lain saya tak pasti, tapi broker kita memang tak ada charge swap. Sedangkan owner yang broker kita ini pun beragama Islam, tinggal di Dubai, tuan-tuan. لو في احد يعني احنا ممكن نتكلم معاهم، ممكن ده صراف صراف بالكلمكم. ايوه عنكم معهد؟ لا مش تعرف احد لا مش عارف. خلاص انا بخبر شرينا. ماشي يعني في كثير في اونلاين وكثير اونلاين. Okey, berkenaan dengan bank-bank terlibat dengan forex. Bukan saya kata, okey, anda dengar sendiri siapa yang kata. Alright, dan untuk menguatkan lagi, siapa yang kata bank-bank terlibat dengan forex ni? Nanti saya tunjukkan kepada anda. Kadang-kadang pening pada tanya soalan-soalan demikian. Ustaz-ustaz pun jangan cepat sangatlah. Jangan cepat sangat. Haram. Senang je haram. Padahal benda yang ada asas, benda yang jelas. Al-aslu alal asya' al-ibahah.
asal di atas segala sesuatu ni harus hukum dia. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi asal sesuatu itu haram selagi mana tidak ada dalil yang menunjukkan harus. Tetapi dalam mazhab Syafi'i asal pada sesuatu itu adalah harus ma la yadullu ala tahrim, selagi mana tidak ada benda yang menunjukkan jatuh haram. Kalau demikian, anda belajar dalam bidang anda belajar dalam bidang syariah, belajar dalam bidang ekonomi. Ini bidang anda yang anda belajar. Jadi oleh yang demikian anda kata, kalaulah haram forex itu haram semua, bank haram. Yang lebih haram apa dia? Saham. Siapa yang terlibat dengan saham lebih haram. Kenapa haram saham? Kerana saham ni dia jatuh dia rugi terus. Kalau dia naik baru dia untung. Share kan, share ni ditunggu naik je. Tapi forex tak. Waktu mana naik pun untung, jatuh pun untung. Naik pun rugi, jatuh pun rugi. Bergantung pada taktikal yang ada di kalangan kita ni sendiri. ASB di Selangor haram. Fatwa kebangsaan harus. Dia jadi demikian. Forex di Perak harus. Kebangsaan kata haram. Tapi yang heran ya, di peringkat kebangsaan, di bank-bank tak haram, yang personal haram. Kenapa pula? Nak sebutnya gambaran ada benda yang nak dijaga. Kenapa nak dijaga? Kenapa dia nak jaga? Kalau orang terlibat dengan forex semua, nanti orang terlibat dengan forex, orang tak simpan duit dalam bank tak boleh. Sedangkan bank tu mengaut keuntungan berganda-ganda. Para hadis kami jumpa ke? Ni cerita macam kita pernah jumpakan syarikat perumahan Maybank, syarikat perumahan CIMB, ladang Maybank, ladang CIMB, ladang Bank Islam, tak ada. Dia meniaga apa yang dia boleh untung? Bank tu dia meniaga apa dia boleh untung? Dia meniaga duit Dia meniaga duit. Dengan dia meniaga duit tu, dia untung berganda-ganda, dia untung. Dia ada satu bahagian khusus untuk nak cerita tentang yang satu bahagian khusus untuk meniagakan mata wang ini sendiri. Para hadirin sekalian simpan duit, dia pun letakkan dalam margin. Margin tu dia gunakan masa saja untuk menggerakkan mata wang kita ni sendiri. Jadi waktu mana naik dia jual, waktu mana turun dia jual juga, dia untung. Dua-dua dia untung. Yang dia bagi persen pada kita, dia umum. Setahun sekali dia umum dapat berapa? Sekali setahun dapat 5%. Kita pun sorak. Padahal dia dapat 250% daripada duit kita. Okey, yang tu bukan saya kata lah. Itu orang yang kata. Okey, bank terlibat dengan forex, bank kau keuntungan dengan forex. Bukan saya kata. Apa hukum asal harus, itu semua saya ambil pandangan. Okey, jadi ada juga yang kata bahawa itu video lama. Bolehlah sekarang ni dah berubah. Okey, tak apa, kita tengok video yang paling latest adalah pada tahun 2019. Saya sebut dah tadi, hukum tadi saya sebut, selagi mana forex ini tak terlibat dengan benda yang haram, teruskan. Kerana dia asal hukum ada harus hukum dia. Asal dia panggil demikian. Tapi dia akan berubah menjadi haram. Bila terlibat dengan sumber-sumber yang haram. Itu yang dia akan, kita kena jaga yang tu je. Jangan terlibat dengan benda yang haram. Okey, so untuk pengetahuan, video tersebut direkod pada bulan puasa tahun 2019. So 2020 punya bulan puasa, PKP, so tak ada ceramah. Okey, itu latest yang saya boleh bagi kepada anda. Itu adalah pendirian saya dan apa yang saya boleh jawab kepada anda. Okey, pokok pangkal dia sekarang ni, kalau anda yakin, anda teruskan. Kalau anda tak yakin, tak payah nak berbalah. Dah settle masalah. Okey, mungkin ustaz cakap tak mau dengar. Mai kita bagi ahli parlimen pula cakap apa? Pasaran equity dalam dunia tiap-tiap hari, daily, 1 trilion diniagakan. Tetapi pasaran forex 5 trilion. Singapura mengiktiraf forex. Indonesia mengiktiraf forex. Malah pasaran forex di Indonesia cukup besar. Sebab apa? Bila kita mengiktiraf forex, kurang-kurangnya kerajaan dapat kenakan fees tertentu dan kita untung. Thailand dalam proses untuk mengiktiraf forex. Tapi Malaysia kita dengan undang-undang yang ada yang ketat, kita hanya benarkan bank negara, bank-bank menjalankan perniagaan forex. Dan individu di Malaysia banyak yang main forex, terpaksa main melalui Singapura. Jadi kita rugi ya Muhammad. Kalau boleh masukkan di bawah mata wang, pertimbangkan forex untuk disahkan kerana pasarannya terlampau besar. 5 trilion yang terbesar. Dalam semua pasaran perniagaan ini forex yang tertinggi. Dan kenapa kita tak benarkan individu bersama, kita hanya benarkan bank negara dan juga bank-bank.
Masalah regulator, saya ingat itu kita kena atur. Pasal apa Singapura boleh buat, kenapa Indonesia boleh buat, kenapa negara-negara lain di dunia boleh buat, kenapa Malaysia tak buat, supaya kita dapat fees tertentu untuk perniagaan yang dibuat. Dan sekaligus saya percaya boleh mengelakkan ekonomi hitam, pasaran hitam yang mana perniagaannya black economy ni dengan izin yang lebih besar daripada cukai, 30 bilion dapat kita hapuskan dengan membenarkan forex diperniagakan. Jadi Yang Hormat saya menyokong sebab Yang Hormat adalah yang terbaik. Okey, macam saya kata tadi, saya tak boleh nak ulas, saya tak boleh nak bercerita berkenaan dengan hukum. Kita bagi orang yang pandai dalam hukum. Saya boleh kongsi saja itu petikan daripada siapa. Sekarang ni anda buka minda, anda berfikirlah sendiri, anda nak percaya yang mana. Okey, sebab macam saya bagi tahu, benda ni khilaf. 20 tahun lepas orang dah berbincang, bukan hari ni, dan mungkin 20 tahun akan datang pun belum selesai isu ni. Macam saya kata, benda ni dia akan muncul apabila mana? Apabila Bursa Malaysia kurang rancak sebab orang ramai beralih ke pasaran global. Jadi kalau dah rancak balik, orang diam lah. Orang tak kacau lah forex ni. Tapi bila agak macam kurang lah, orang datang kelas pun kurang lah, orang beli saham pun kurang lah, maka muncul lah isu-isu ni. Tapi kalau rancak Bursa Malaysia tu tak akan muncul isu ni. Sama macam rokok, tuan-tuan. Rokok ada yang kata haram, ada yang kata harus. Kalau kata haram, kenapa jual? Faham tak? Okay, so semoga apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat. Cuma saya nak share kepada anda. Okay, sebenarnya dah setahun lebih dah saya dan juga broker memohon untuk legalkan di pasaran Malaysia. Okay, ICM kita dah minta supaya dilegalkan dan memberi deposit kepada Suruhanjaya Security supaya benda ni lebih secure, orang cakap. Tapi masih di dalam proses. Mungkin Parlimen boleh meluluskan dan insyaAllah kami merupakan broker yang pertama legal kat Malaysia Manata atas doa anda semua. Okay, dan itu adalah hasil usaha yang saya buat dan saya juga ada cara bagaimana nak mensyariahkan forex seperti yang anda yang ramai-ramai cakap haram tu nak. Faham macam mana nak buat? Cara dia senang saja, tuan-tuan. Kita cakap USD versus JPY. Kalau kita jangka naik, kita beli, jangka turun, kita jual USD JPY. Tapi macam mana cara nak melegalkan dia, macam mana nak syariahkan dia? Tak boleh jual, hanya beli sahaja. Contoh, kita jangka USD nak naik, maka kita beli. Kita jangka USD nak turun, sepatutnya kita jual USD JPY. Tak, kita beli juga. Kita beli JPY versus USD. Ada cara dia, tapi sehingga sekarang kaki tangan saya masih belum cukup, wang saya masih belum cukup untuk melaksanakan benda tu. Mungkin atas bantuan orang ramai, okey, ramai lagi yang terlibat, mungkin boleh buat, mungkin boleh dilaksanakan. Okey, dia bukan modal, dia bukan sikit-sikit, berbilion-bilion. Okey, dan dia tak boleh seorang jadi beratus-ratus orang. Okey, so apa-apa pun, itu saja yang saya boleh kongsi. Anda boleh fikirkan mana yang baik, anda follow. Yang tak baik, jangan follow. Anda rasa boleh, anda buat. Anda rasa tak boleh, jangan buat. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.